Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sama kitab kita ni Fadailus Sadaqat, kelebihan sedekah, karangan Maulana Muhammad Zakaria Ilyas, Syekhul Hadis di Mazhar Ulum Syahrempur, India lah. Jadi kita nak bincang lagi timbangan kebajikan dan dosa serta hisabnya. Timbangan kebajikan dan dosa serta hisabnya. Sudah sama ke surat 998. Hadrat Jabir radhiyallahu anhu menukilkan sabdaan baginda Rasulullah SAW bahawa di atas neraca paling awal diletakkan nafkah yang dibelanjakan oleh seseorang untuk anak isterinya. Jadi mula yang ketimbang bagaimanakah seseorang itu binafkah pada anak bini dia dah. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda kepada Hadrat Abu Zar radhiyallahu anhu, aku hendak beritahu kepadamu akan dua perkara yang sangat ringan ketika diamalkan tetapi sangatlah berat di atas timbangan neraca, iaitu tabiat yang baik dan senyap. Yang ini tidak bercakap sia-sia. Jadi amalan yang berat timbangan dia ringan dah, tapi berat dah, iaitu tabiat yang baik, perangai baik dan senyap, tidak kecek banyak dah. Kecek banyak ni mudah salah dah. Dalam sebuah hadis lagi telah nyatakan bahawa ada dua kalimah yang disukai oleh Allah, iaitu ringan di atas lidah, yang ini mudah diucapkan, dan berat di atas timbangan neraca. Kalimah itu ialah subhanallah bihamdihi subhanallahul azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahul azim. Ringan berat dalam timbangan, ringan atas lidahnya. Kalimah yang disukai oleh Allah, berat atas timbangan neraca. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, tolong saudaranya, aku akan berada dekat timbangan neraca semasa amalannya ditimbangkan. Jika dacing amalan baiknya menjadi berat, maka baiklah. Tapi jika ia menjadi ringan, aku akan mensyafaatinya. Jadi lagi ingin baru Nabi tolong dah. Itulah. Tapi syaratnya kena tunai hajat saudara kita. Kita kena tolong saudara kita, anak-anak kita dah, saudara-saudara kita. Barulah mudah Allah tolong kita dah. Itu ataupun Nabi syafaat kita dah. Bukan syafaat ni minta terus dengan Nabi. Nabi mati dari kubur kita minta. Bukan cara itu. Kita cara dia, kita kena tolong orang susah, tolong anak-anak kita dah. Barulah Rasulullah SAW baru boleh bagi syafaat. Kita tak boleh nak bagi syafaat lah. Bukan minta izin Nabi, tapi macam kita minta izin Allah lah. Buat kebaikan itu menjadikan Nabi SAW mampu beri syafaat kepada kita dah. Kalau kita tak buat kebaikan yang seperti Nabi suruh, tolong orang susah kau selawat ke apa, jadi tak boleh Nabi tolong kita. Gitu keadaan dia. Kalau kita minta tolong Nabi habitat pun, tapi kita sendirinya selawat pun tidak, tolong orang pun tidak, khianat kau orang pun tidak, payah Nabi tolong dah. Gitu keadaan. Sebabnya beri syafaat, yang beri izin syafaat ni ialah Allah SWT saja. Dalam sebuah hadis telah dinyatakan bahawa pada hari kiamat dakwah dari panel ulama-ulama, dakwah buku-buku ditulis, ulama tulis ni, dan darah mereka yang mati syahid jalan Allah Ta'ala akan ditimbangkan di atas neraca. Ulama menulis maka dakwah dari panel ulama akan menjadi lebih berat dari darah orang syahid. Sebab apa? Kisah yang lama lah. Tapi gitulah, kita tak boleh nak mutlak juga. Tapi kerana para syahadat tu berjual untuk membela tanah air dan sepada-sepada tu, menyebabkan ulama boleh nulis gitulah, saya tolong menolong dah. Jadi semua tu kena bagi tugas molek. Jadi ulama ni ada peranan yang besar. Tulis saja beribu-ribu tahun guna tidak sesat dah. Gitulah. Orang syahid pun kalau dia tidak bela agama negara-negara Islam ni, dikuasai oleh orang kafir, boleh jadi murtad dah. Bahaya juga dah. Gitulah keadaannya dah. Kena saling tolong menyolong dah. Hadrat Isa AS berkata bahawa buku amalan umat Muhammad SAW akan menjadi lebih berat berbanding dengan kesemua umat-umat terdahulu, sebab lidah mereka lebih terkait dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab umat Nabi Muhammad SAW lebih kuat akidah dia lah. Hadrat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa siapa yang senantiasa dalam fikir mengenai keperluan perut,
dan kemaluan, maka amalan baiknya akan dapat ringan di atas neraca. Fikir pasal perut dia, nafsu dia, maka dia jadi ringan. Amalan kebaikan dia di atas neraca dia. Dalam satu riwayat telah dinyatakan bahawa sabdaan baginda Rasulullah SAW bahawa malaikat sebelah kanan yang mencatat amalan kebajikan manusia merupakan amir, ketua lah atas malaikat sebelah kiri yang mencatat dosa. Kalau kira mana malaikat ketua antara kanan dan kiri, malaikat kanan ke malaikat kiri, malaikat kanan dah catat amalan baik. Apabila seorang hamba mengerjakan satu amalan baik, maka malaikat itu di sebelah kanan mencatat 10 kali ganda pahalanya. Apabila ia melakukan satu dosa, maka malaikat sebelah kiri hendak mencatat dosa itu, tapi dia meminta izin terlebih dahulu dari malaikat sebelah kanan yang merupakan ketua dia, amir, untuk mencatat dosa tersebut. Malaikat sebelah kanan menyuruh malaikat sebelah kiri supaya tunggu 6 atau 7 jam lagi dah. Jika dalam masa itu hamba tersebut bertaubat, maka dia tidak dibenarkan mencatat dosa tersebut. Tetapi kalau dia tidak bertaubat dalam masa itu, barulah dicatatnya dosa tersebut turun mansur. Dalam beberapa hadis telah dinyatakan sabda baginda Rasulullah SAW bahawa manusia akan menghadapi pembicaraan di hari pengadilan sebanyak 3 kali. Ketika kali pertama dan yang kedua akan ditanya persoalan dan mereka akan memberi jawapan dan alasan-alasan mereka akan didengari. Pada kali ketiga akan diberi buku amalan di tangan-tangan mereka. Setengah akan menerimanya di tangan kanan, setengahnya pula di tangan kiri. Turun mansur. Jadi dia kata sininya, cara hisab ni 3 kali. Pertama, kedua, tanya, mereka jawab dah. Bahkan gitulah. Dengarlah alasan-alasan mereka tu nak didengari. Tapi kali ketiga, buku catatan amal dah. Habis catatan amalan ni, tak boleh kata apa lah. Tanda lah dah. Orang beri tangan kanan selamat. Dari kiri atau belakang, celaka binasa lah. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa siapa yang mempunyai 3 jenis tabiat, maka Allah Ta'ala akan mengambil hisabnya, mengambil perhitungan amalnya dengan amat mudah. Kalau ada 3 tabiatnya. Dan dengan limpah rahim dan kurniaannya, dia akan dimasukkan dalam syurga. Pertama, berihsanlah. Berbuat baiklah kepada siapa yang melucukan kamu dari ihsannya. Lepas orang lain tu nak balas tak saya buat baik dengan dia pun, dia buat baik juga, maka dia jadi mudah hisap, perhitungan hisap amalan dia seksual. Yang kedua, bersilaturahim dengan siapa yang memutuskan hubungan silaturahim. Ni pula orang yang anak beranak kita dah, walaupun dia nak balas ke, dia tak say baik dengan kita ke, nak putus hubungan dengan kita pun, kita buat baik juga dengan dia dah. Kita pergi ziarah dia juga, walaupun tak ziarah kita beri sesuatu hadiah ke dah. Maka benda tu akan menyebabkan kita mudah dihisap, dan oleh Allah SWT mudahlah, tak banyak kecek kira dah. Yang ketiga, memaafkanlah sesiapa yang menzalimi kamu. Kita maaf siapa-siapa yang zalim kita, maka itu pun menyebabkan kita mudah untuk masuk syurga dan mudah dihisap lah. Diperhitungkan amal kita pun jadi mudah, tidak payah. Kita kena, sebab kita buat mudah kira dengan orang lain. Begitu Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mengetahui hal ehwal akhirat ya aku sedia maklum, maka disebabkan takut kamu akan jarang ketawa dan banyak menangis, dan kamu akan berhenti menikmati kelazatan dari perempuan di atas tempat tidur, dan kamu akan keluar ke hutan sambil menjerit-jerit. Kalau tahu dahsyatnya akhirat itulah. Mendengar sabdaan baginda ini, Hadrat Abu Dzar radhiyallahu anhu berkatalah, alangkah baiknya kalau aku menjadi sebatang pokok yang dipotong-potong dia. Jadi tidak menjadi manusia yang perlu menahan begitu besar musibah. Gitulah nak. Kehebatan manusia ni kerana dia menanggung risiko yang besar. Setiap manusia menanggung risiko besar, maka dia akan, kalau berjaya hebat, kalau nungging-nunggingnya gitulah dah. Dalam sebuah hadis lagi, macam ni kalau kita kata dak, kalau dia boleh menghadapi risiko perniagaan itu dak, sampai jaya, hebatlah, kaya dah. Tapi kalau tak nak cara, boleh bankrupt. Gitulah dah. Setiap yang berisiko, maka kalau jaya pun jaya, kejayaan yang hebat. Begitu juga manusia ni nak. Dalam sebuah lagi hadis telah dinyatakan bahawa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan yang mana mereka mati dah. Keadaan akhir, mati baik ke mati tak molek, ia akan bangkit dengan cara begitulah.
Yang ini dalam perkara yang mana dia sibuk ketika mati sama ada kebaikan atau maksiat. Maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar juga dalam keadaan yang serupa. Sekali sibuk buat maksiat, dekat mati dia, maka dia bangkit esok pun dengan keadaan begitulah. Keadaan menanggung dosa lah. Kalau orang tu sibuk, dekat mati sibuk dengan buat kebaikan, maka dia bangkit esok di hari kiamat dalam keadaan macam dia buat baik lah. Maulid lah, mati maulid kita kata. Sekali peristiwa baginda Rasulullah SAW telah memberikan khutbah syarah hadis, di mana baginda bersabda, dengarlah dengan penuh perhatian, dunia adalah tempat manfaat yang sementara sahaja, di mana semua orang mengambil faedahnya, sama ada dia orang yang soleh ataupun orang fasik. Boleh faedah, boleh nikmatilah nikmat-nikmat dunia belaka dah. Cuba mendapatkan faedah lebih dari dunia bukanlah tanda kebaikan lah, yang kata dah. Akhirat adalah kekal abadi, dan segala-galanya di akhirat adalah hakikat. Kita ni macam Fata Morgana dunia ni. Macam setengah kata macam animasi lah. Macam apa kata-kata lah kita tengok muka bumi ni. Bukan hakikat sebenarnya. Jadi akhirat tu adalah hakikat sebenar, kehidupannya sebenarnya. Pada satu masa manusia mesti sampai ke akhirat itu kan. Di sana keputusan akan dibuat oleh Maharaja yang Maha Agung, yang mempunyai Maha Kuasa, mempunyai kekuasaan yang besar lah. Maha Kuasa atas segala-galanya. Kawasan kekuasaannya maha luas lah. Segala-gala kebaikan akan berada di syurga saja. Oleh demikian, apa sahaja kebaikan boleh dilakukan. Janganlah melengah-lengahkan kebaikan, sebab ia akan membawa kamu kepada syurga. Jadi benda baik kita buat selalu, jangan tangguh-tangguh. Segala-gala keburukan akan berada dalam Jahannam, dalam neraka Jahannam lah. Oleh itu elakkanlah dirimu dari apa sahaja keburukan. Janganlah mana-mana keburukan dianggap tidak menimbulkan apa-apa masalah, kerana ianya membawa kepada neraka lah. Benda buruk setara mana kita tahulah Allah murka setara mana dah. Dan sebab itu kita kena anggap besar berlaku benda salah, walaupun dipandang asal kita pandang kecil lah. Lakukanlah amalan-amalan baik dengan penuh kegairahan dan kesungguhan, dan terus menerus buat amalan baik itu biar istiqamah. Kamu berada dalam keadaan yang amat berbahaya daripada Allah. Ini tidak sekali-kali patut bertenan dan cuai dari berfikir mengenainya. Kita ni atas niti, kita kata tempat yang bahaya lah. Kalau kita lalai, terjerumus jatuh daripada jambatan, daripada titi lah. Ketahuilah dengan berbuat baik, kamu akan bersama amalanmu. Pada hari pengadilan dan amalanmu akan dihitung. Sesiapa yang akan melakukan kebaikan walaupun seperti zarah, maka dia akan melihatnya di sana. Begitulah siapa yang melakukan dosa walaupun seberat zarah. Seberat debu gandum lah kita kata zarah ni. Seberat debu gandum tu, maka dia akan melihatnya. Miskah. Hadrat Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa dunia makin hari makin berpaling mukanya, yakni pergi jauh, dan akhirat makin hari makin hampir. Yakni kedua-dua dunia dan akhirat masing-masing punya anak. Ada anak dunia, ada anak akhirat dah. Jadi janganlah kamu menjadi anak kepada dunia. Jadi jangan kita jadi anak dunia, tetapi jadilah anak akhirat. Semasa amalan dilakukan, tiada hisap. Masa kita dunia kita buat saja, tak ada hisap lagi dah. Semasa hisap di akhirat pula, tiada lagi peluang untuk melakukan amalan. Sampai akhirat, tak ada lah semaya beg ke apa. Tak ada lah. Kalau buat apa, tak ada pahala tak. Pahala-pahala dunia. Jadi masa di akhirat ni hanya diperhitungkan amalan sahaja. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa pada hari kiamat akan diadakan 3 mahkamah. Dalam satu mahkamah, tiada keampunan sedikit pun. So mahkamah tu tak ada keampunan lah. Memang jatuh salah terus kita kata tak. Tak ada dah nak maaf ke rayu ke apa, tak ada. Iaitu dalam mahkamah untuk membicarakan syirik terhadap Allah Ta'ala. Dalam mahkamah ini akan dibicarakan iman dan kufur saja. Siapa yang didapati bersalah kufur syirik ni tidak akan diampunkan sama sekali. Ini mahkamah pertama. Dalam mahkamah yang kedua, Allah Ta'ala akan memberikan hak kepada siapa yang telah dilanggar hak-haknya, sama ada dari pihaknya sendiri ataupun dari kebajikan yang dibawa oleh pelanggarnya. Mahkamah ini untuk membicarakan kezaliman hamba-hambanya antara satu sama lain. Di sini yang telah dizalimi dan akan diberi keadilan daripada yang telah menzalimi.
Jadi mahkamah kedua ni cara sama-sama manusia, sama-sama baluh ke apa ke, khianat ke, zalim ke, tipu ke, terorisme ke. Nah, rasuah kan benda yang mengambil hak manusia secara batil ni. Benda ni akan dipersoalkan di mahkamah kedua ni. Khianat ke orang ke, zalim ke orang ke, tolak jaga siapa mati ke apa ke, semua tu akan dibicarakan di mahkamah kedua lah. Di sini yang telah dizalimi akan diberi keadilan daripada yang telah menzaliminya. Mahkamah yang ketiga untuk dibicarakan hak Allah Ta'ala sendiri. Ini kekurangan dalam menunaikan perintah-perintah Allah yang telah ia fardukan. Di sini Allah Ta'ala tidak sangat peduli kepada hak-haknya yang telah dilanggar. Mengikut kehendaknya, dia akan mengampunkan atau memberi azab. Jadi hak ketiga ni, mahkamah yang ketiga ni, mahkamah yang melibatkan hak Allah, kewajipan semaya, bel, puasa, zakat ke apa tu. Jadi hak ni atas Allah SWT lah. Jadi sebenarnya mudah Allah hampukan hak ketiga ni. Hak orang ni payah lah, masing-masing nak tutup hak dah. Mahkamah ni nak dosa orang lain tu, dosa dia suruh orang tangguh dia. Kalau zalim payah dia nak maafkan, maafkan moga dia takut tak cukup amal dia, takut dosa banyak, dia nak dosa dia ditangguh oleh orang yang menzalimi dia dah. Payah dah sikit dah. Hak kedua tu, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa sesiapa yang telah melanggar hak saudaranya dari segi maruahnya, hartanya atau lain kezaliman, hendaklah berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan maaf daripadanya. Bahagikanlah hartamu pada hari ini sebelum datang satu hari di mana tiada lagi dinar, dan tiada lagi dirham, dan tiada rupi atau asyrafi ataupun ringgit Malaysia kita ni. Kesemua hisab akan dibuat dengan pahala dan dosa. Jika orang yang telah menzalimi ada pahala, maka daripadanya orang dizalimi akan dibayar pahala mengikut kadar kezalimannya. Jadi bayar dengan pahala, gitulah. Dia tangguh dosa, tangguh hutang dia. Kalau orang tu ada pahala banyak, khianat ke orang, pahala dia kena beri kepada orang yang dia menzaliminya dah. Masa tu guna pahala lah, bayar dah. Jika orang yang telah menzalimi tidak mempunyai pahala, maka dia mesti mengambil dosa dan telah dizaliminya. Dosa orang kena zalim ke dia tu, kalau tak ada pahala habis bagi kat orang. Dosa orang tu, dia kena tanggung dah. Yang mana dengan dosa sendiri serta dosa orang lain, dia mesti berada dalam Jahannam untuk tempoh masa yang lebih lama. Itulah mudah masuk neraka sebabnya khianat kau orang. Dalam sebuah hadis lain telah dinyatakan bahawa pada hari kiamat hak setiap yang dizalimi pasti akan ditunaikan sehingga kambing tanpa tanduk yang telah dizalimi oleh kambing yang bertanduk akan diberi keadilan balasan dari kambing bertanduk tersebut. Jadi kena kambing hak khianat dulu. Tanduk kambing hak tak ada tanduk siapa kau sakit kau mati kau apa kau tak. Jadi dia kena balas balik ni. Iaitu kambing hak tak ada tanduk hak khianat ni boleh tanduk semula kambing hak bertanduk ni. Rujuk Mishkatul Masabih. Jadi jika di dunia seekor kambing yang punya tanduk telah menzalimi seekor kambing tidak bertanduk dan tidak dapat bertindak balas kerana ketiadaan tanduk, juga akan diberi haknya untuk bertindak balas pada hari kiamat dengan diberi tanduk. Satu ketika baginda Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu siapa itu papa? Sabda bukan papa kedana ni. Siapakah papa kedana dia? Muflis. Siapa yang muflis lah sebenarnya. Rasulullah SAW menjawab, mengikut kefahaman kami, orang yang muflis itu, orang yang bankrupt itu, adalah siapa yang tidak memiliki dirham tunai ataupun apa-apa harta. Tak ada ya. Tak ada harta lah. Sahabat ayat gitulah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang muflis, papa kedana atau bankrupt itu di kalangan umatku adalah orang yang dibangkitkan pada hari kiamat bersama solat, puasa, zakat dan lain amalan yang banyak. Tetapi oleh kerana dia telah mencaci maki, hamun sesiapa, melemparkan tuhmahan kepada siapa, memakan harta siapa pun, ataupun telah memukul siapa pun, maka sebahagian dari pahalanya akan diambil oleh orang ini dan sebahagiannya akan diambil oleh orang itu sehingga kesemua pahalanya kehabisan. Apabila pahalanya sudah habis dan ada lagi orang yang menuntut hak, maka dosa mereka mengikut kadar haknya akan diberi kepada ke atasnya. Kalau dia habis dosa, habis pahala dia bagi kat orang dah, khianat kat orang, maka dia kena pikul dosa orang hak dia khianat pula. Mengikut kadar haknya akan diberi ke atasnya. Akhirnya orang zalim yang banyak beribadah akan dimasukkan dalam Jahannam dah. Mishkatul Masabih. Dia muflis ni, orang bankrupt.
Faqih Abu Las Samarqandi rahmatullah alaih berkata bahawa pada hari kiamat, apabila manusia akan dibangkitkan dari kubur, maka selama 70 tahun mereka mesti berdiri begitu sahaja. 70 tahun diri sahaja. Dan tidak akan dipedulikan pada mereka dah. Jadi manusia ni 70 tahun duk main kemari-kemari di pada mahsyar. Tak tahu agak apa. Dalam kesusahan itu mereka akan begitu banyak menangis sehingga air mata mereka akan kehabisan dan darah akan keluar dari mata mereka. Sebab itu mereka akan dipanggil untuk pergi ke arah pada mahsyar dan malaikat akan mula turun daripada langit. Dari setiap langit mereka akan berkumpul dalam halaqah berasingan, dari lingkungan berasingan. Malaikat ini setiap lapisan langit dalam halaqah masing-masing, kumpulan belati masing-masing akan berdiri dalam sosok. Mereka ini telah dibincangkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al-malaa'ikatu tanzila al-mulku yawma idhil haqqu lir-rahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khadhula. Dan sebutkanlah perihal hari segala langit pecah belah. Pecah langit ni disertakan dengan kumpulan awan yang berisi malaikat lah. Apa itu? Dan pada hari tersebut diturunkan malaikat itu dengan cara berpasukan-pasukan. Kuasa pemerintahan yang sebenar-benarnya pada hari itu adalah tertentu bagi Allah yang maha melimpah rahmatnya. Dan adalah ia satu masa yang amat sukar keadaannya kepada orang-orang kafir. Dan ingatkanlah perihal hari orang-orang yang zalim menggigit kedua-dua tangannya, yakni marahkan dirinya sendiri. Gigit tangan dia kerana marah diri sendiri. Sambil berkata, alangkah baiknya kalau aku di dunia dahulu mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul. Wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si anu itu menjadi sahabat karib. Sesungguhnya dia telah menyesatkan daku dari jalan peringatan Al-Quran setelah ia disampaikan kepadaku. Dan adalah syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia yang menjadikan dia sahabat karibnya. Surah Furqan ayat 25 hingga 29. Tahulah sahabat karib ni syaitan manusia ke syaitan jin. Kedua aja dah. Dalam sebuah hadis lagi baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa ketika itu Allah Ta'ala akan berfirman, wahai jin dan manusia, kamu telah diberi nasihat semasa di dunia. Hari ini amalan kamu berada di hadapan kamu. Sesiapa yang mendapat kebaikan dalam amalannya, hendaklah mensyukuri kepada Allah Ta'ala. Dan siapa yang tidak mendapatkan pahala, mestilah menyalahkan dirinya sendiri sebab ia tidak mengikuti nasihat. Selepas itu Allah Ta'ala akan perintahkan pada Jahannam. Maka azabnya akan didatangkan di hadapan mereka. Melihatnya setiap orang akan jatuh atas lututnya. Allah Ta'ala berfirman mengenainya dalam surah Jasiyah ayat keempat. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kamu akan melihat setiap jemaah terjatuh atas lutut mereka. Dan setiap jemaah akan dipanggil kepada buku amalannya. Surah Al-Jasiyah ayat 28. Selepas itu akan bermula pengadilan antara manusia. Pengadilan akan dibuat sehingga antara binatang-binatang. Binatang yang tidak bertanduk akan diberi balasan dari binatang yang bertanduk. Selepas itu binatang-binatang akan diperintahkan, kamu jadilah tanah. Lepas sudah dibalas-balas sama-sama dia tu, binatang itu akan jadi tanah. Urusan kamu sudahlah berakhir dah. Tu natal ada. Ketika itu orang kafir akan menyesal dan berkata, Ya laitani Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah supaya aku tidak dibangkitkan untuk dihitung amalanku dan menerima balasan. Surah An-Naba ayat 40. Dalam sebuah hadis, jadi orang kafir menyesal kalau menjadi tanah macam nanti tu beres. Masalahnya orang ni tak kira Islam ke kafir ke apa. Semuanya akan diperhitungkan amalnya. Kena hadapilah syurga atau neraka lah. Tak ada pilihan nak jadi tanah, tak boleh lah. Dalam sebuah hadis lagi baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang. Seperti mana ia lahir dari kandungan ibunya. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, apakah dalam keadaan telanjang di hadapan semua orang? Betapa malunya. Seorang akan melihat yang lainnya. Bagi dia menjawab, ketika itu semua manusia dalam keadaan begitu besar musibah masing-masing, sehingga tidak akan berpeluang untuk melihat kepada orang lain. Semua orang akan memandang ke arah atas. Setiap orang mengikut kadar dosanya. Akan tenggelam dalam peluhnya sendiri. Air peluh setengah orang akan didapati sampai ke kakinya. Setengahnya sampai ke betisnya. Dan setengah pula sampai ke perutnya. Dan setengahnya akan tenggelam dalam air peluhnya sampai ke mukanya. Mereka akan berada dalam halaqah-halaqah di keliling arsh. Ketika itu setiap orang akan dipanggil dengan namanya. Dan ia akan keluar dari kalangan ramai dan akan hadir. Apabila ia akan menghadap Allah Ta'ala, maka pengumuman akan dibuat. Sesiapa yang ada tuntutan hak kepadanya, tampillah ke depan. Maka siapa yang ada hak ke atasnya atau siapa yang telah dizaliminya akan datang, dan daripada pahalanya akan dibayar hak-hak mereka dan dibalas kezaliman terhadap mereka. Jika sekiranya tidak mempunyai pahala ataupun sudah kehabisan pahalanya dan masih ada lagi hak yang dituntut, maka dengan dosa mereka diletakkan kepadanya. Hak itu akan ditunaikan. Apabila dia sedang menjunjung dosa sendiri serta dosa seorang lain, maka dia akan diperintahkan, pergilah ke Hawiyah. Dalam surah Al-Qariyah telah diterangkan hal itu, yakni api yang panas membakar, maksud Hawiyah. Apabila melihat kekerasan hisab, perhitungan amal yang sedemikian itu, maka setiap Nabi dan malaikat yang muqarrab, malaikat yang mendekat dia, juga akan merasa takut mengenai akibat pada dirinya sendiri. Malaikat Nabi pun takut, malaikat pun takut. Kecuali mereka yang Allah selamatkan dari ketakutan sebagai kurniaannya yang khas. Ketika itu setiap orang akan ditanya 4 soalan. Seperti mana telah dibincangkan dalam hadis nombor 6 dalam fasal ini, iaitu dalam urusan yang manakah telah dihabiskan umurnya, bagaimanakah telah digunakan tubuh badannya, bagaimanakah telah diamalkan ilmu yang diketahuinya, dan harta, bagaimanakah harta diperolehinya, dan bagaimanakah ia yang dibelanjakan. Ada soal lagi tak? Usia mudanya dihabiskan untuk apa dah? Tak apalah, 5 ni kata tepat sebenarnya. Ada hadis ni kita baca sebenarnya 5 lah. Hadrat Ikrimah radhiyallahu anhu berkata bahawa pada hari tersebut bapa akan berkata kepada anaknya, aku adalah bapakmu. Anaknya itu akan mengaku ihsan bapa terhadapnya di dunia. Bapa akan berkata, aku hanya memerlukan satu hasanah saja, yang seberat seperti satu zarah, satu debu tepung kita kata dah, untuk amalan anak dia nak subuhi kepok dia. Mudah-mudahan dengannya neraca amalku yang baik akan menjadi berat. Anaknya akan menjawab, aku sendiri akan menghadapi musibah. Aku masih tidak mengetahui apakah akan berlaku pada diriku sendiri. Aku tidak sanggup memberi satu pahala itu. Satu biji debu gandum pun tak sanggup untuk bagi kepok je sendiri. Orang itu kemudian akan berjumpa dengan isterinya dan akan memberi peringatan segala ihsannya semasa di dunia. Dan akan meminta satu pahala yang mana dengan cara sedemikianlah dia akan menerima jawapannya. Pendek kata, dia akan minta pada setiap orang, minta bini dia pahala. Bini dia tak boleh juga nak. Walaupun saya setara mana pun nak gana pasal masing-masing, fikir nafsi-nafsi. Inilah perkara diriku masing-masing lah. Takut tak lepas perhitungan amal. Inilah perkara yang telah diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wala taziru wazratu wizra ukhra. In tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'u walau kana dha qurba. Dan ketahuilah, seseorang pemikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Dan jika seorang yang berat tanggungannya dengan dosa memanggil orang lain untuk menolong memikul sesama beban itu, tidak akan dapat dipikul sedikit pun daripadanya. Tak ada boleh pikul dosa dia. Walaupun orang diminta pertolongannya itu dari kerabatnya sendiri, anak dia sendiri ke siapa dia pun, semua tak sanggup pikul dosa orang lain. Surah Fatir ayat 14. Riwayat Hadrat Ikrimah radhiyallahu anhu ini terdapat dalam kitab Durrul Mansur dengan lafaz-lafaz yang lebih jelas lagi terjemahannya. Seperti berikut, mula-mula bapa akan bertanya kepada anaknya, bagaimanakah perlakuanku terhadapmu di dunia dahulu? Maka si anak itu akan banyak memuji perlakuan bapaknya. Selepas itu bapa akan berkata, hari ini aku hanya meminta daripadamu satu pahala saja. Mungkin dengannya masalahku akan selesai. Anak akan berkata, ayahku telah meminta sesuatu yang ringkas saja. Tetapi saya dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak. Saya sendiri dalam ketakutan dan kebimbangan seperti ayah.
Kemudian soalan dan jawapan yang serupa akan berlaku dengan isterinya seperti mana terdapat dalam firman Allah Ta'ala dalam ayat pertama Ain terakhir dalam surah Luqman. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu dan takutilah akan hari, yakni hari akhirat, yang padanya seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya. Dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapaknya dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dan janganlah pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah. Surah Luqman ayat 33. Ayat yang kedua terdapat dalam surah Abasa ayat 33 hingga ke-7. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Kemudian ingatlah keadaan yang berlaku apabila datang suara jeritan yang dahsyat. Pada hari seorang itu lari dari saudaranya dan ibunya serta bapaknya dan isterinya serta anak-anaknya, kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja. Dalam tafsir ayat suci ini, Hadrat Qatadah rahmatullah alaih berkata bahawa pada hari itu setiap orang akan takut dan bimbang nanti berjumpa dengan orang yang kenal. Dan ia belum minta atau menuntut sesuatu daripadanya. Takut dia jumpa anak beranak dah. Takut pakak minta pahala dah. Turut Mansur. Perkara seperti ini banyak terdapat dalam ayat Quran. Dalam surah Baqarah Ain ke-6 Allah Ta'ala berfirman wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Dan peliharalah diri kamu dari azab sengsara hari akhirat, yang padanya seseorang itu tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan azab, dan tidak diterima syafaat daripadanya, dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan, dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan. Surah Al-Baqarah ayat 48. Dalam ayat suci ini telah dinafikan kesemua asbab pertolongan. Untuk menolong sesiapa hanya terdapat 4 cara sahaja. Pertama, seorang yang punya kuasa mencampuri dan mencegah musibah dengan kekuatannya. Satu cara pertolongan ini telah pun dinafikan, bahawa mustahil bagi seorang sesiapa pun untuk berbuat demikian. Yang kedua, tanpa kuasa, siapa yang hendak mencegah azab atau menolong ada 2 cara. Pertama, tanpa mengganti, merekomendasi atau mensyafaati. Dan kedua, dengan memberi sesuatu sebagai tebusan. Itu pun ada 2 cara. Pertama, tebusan dengan diri, dan kedua, tebusan dengan harta. Dan kesemua cara itu telah dinafikan dengan ayat ini. Semua cara nak tebuh, kau nak syafaat, tak boleh berlaku. Begitu dalam ayat yang lain terdapat perkara ini yang telah nyatakan dengan berbagai-bagai cara. Dan satu perkara perlu diingatkan, bahawa orang kafir dan orang Islam yang berdosa tidak akan dilayan dengan cara yang sama. Ulama sepakat mengatakan bahawa orang kafir tidak akan dapat terlepas dari azab sama sekali, walaupun seorang nabi, wali atau malaikat yang hampir dengan Allah didapati mensyafaatinya. Tak. Maksud nak beri syafaat, nabi, wali, malaikat nak beri syafaat pun tak boleh. Orang kafir dah. Mengenai orang Islam yang berdosa pun ada azab siksaan yang demikian, tetapi untuk tempoh masa yang tertentu sahaja. Sebab itu mereka akan menerima kebenaran untuk disyafaati. Maksud neraka setengah mana pun. Kalau dia orang Islam, ada masanya dia boleh diberi syafaat oleh Nabi ke apa dah. Dalam Al-Quran dalam beberapa tempat terdapat ayat-ayat mengenainya. Di satu tempat Allah Ta'ala firman, Yawma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lah. Pada itu syafaat sesiapa pun tidak akan memberi syafaat kecuali orang yang Allah Ta'ala telah membenarkan untuk memberi syafaat. Yakni syafaat Nabi-Nabi, wali-wali Allah akan memberi syafaat. Apabila Allah Ta'ala sukakan dia disokong oleh siapa dengan syafaat, perkara yang sedemikian telah diriwayatkan. Tetapi tidak diketahui akan syafaat untuk siapakah akan dibenarkan dan siapa pula tidak akan dibenarkan. Setiap orang patut menaruh harapan dari kurniaan Allah Ta'ala, tetapi tiada siapa yang boleh yakin bahawa dia akan mendapatkan syafaat. Tak ada siapa yakin dia boleh
pertolongan, syafaat, bantuan. Sebab itulah setiap orang sepatutnya takut dan bimbang untuk hari yang penuh sengsara itu. Untuk keselamatan pada hari itu, apa yang boleh dibuat adalah pada ketika hidup di dunia sahaja. Masa dunia sahaja kita kena boleh buat amalan untuk tolong kita di hari akhirat. Perbanyakkanlah sedekah, memainkan peranan yang amat besar untuk menyelamatkan dari musibah pada hari itu. Dalam fasal yang pertama, banyak ayat dan riwayat telah berlalu mengenai hal ini. Sabdaan baginda Rasulullah SAW yang masyhur adalah, selamatkanlah dirimu dari api neraka Jahannam walaupun dengan secebis daripada buah tamar. Baginda pernah bersabda bahawa sedekah memadamkan dosa seperti api dipadamkan oleh air. Baginda telah bersabda bahawa pada hari kiamat setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Rujuk Ittihaf Sadatul Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Yang ini sebanyak mana dibayar sedekah, maka sebesar itulah akan diperolehi naungan pada hari yang dahsyat itu, yang mana manusia akan tenggelam di dalam peluhnya sendiri sampai paras mukanya kerana kepanasan yang amat sangat. Baginda bersabda bahawa sedekah menjauhkan kemurkaan Allah dan menyelamatkan dari kesedihan yang buruk, su'ul khatimah. Sedekah tu elok, menyelamatkan dari mati tak maulid dah, su'ul khatimah. Rujuk Mishkatul Masabih. Hadrat Luqman telah menasihati anaknya, apabila berlaku dosa hendaklah kamu bersedekah. Kalau buat dosa gapo, sedekah. Pada fasa pertama dalam hadis nombor 10 telah berlalu satu kisah mengenai seorang pelacur yang telah mendapat keampunan kerana memberi minum air kepada seekor anjing. Pelacur pun diampunkan dosa kerana beri minum air kepada seekor anjing. Hadrat Ubaid bin Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa pada hari kiamat manusia akan menderita lapar dan dahaga tidak terhingga. Tak akan berada dalam keadaan telanjang, tetapi siapa yang pernah memberi makanan kepada orang lain kerana Allah, maka pada hari itu Allah Ta'ala akan memberi dia makanan. Sesiapa yang telah memberi air kepada orang lain untuk diminum, maka pada hari itu Allah Ta'ala akan menghilangkan dahaganya. Dan siapa yang telah memberi pakaian kepada orang lain kerana Allah, pada hari itu Allah Ta'ala akan memberi pakaian kepadanya. Rujuk Ihya Ulumuddin. Pada fasal pertama di bawah keterangan hadis nombor 11 telah berlalu riwayat bahawa pada hari kiamat ahli neraka akan berdiri dalam saf-saf, dalam barisan. Sementara itu salah seorang Islam, yakni wali Allah yang punya kesempurnaan, akan melaluinya. Daripada saf barisan ahli neraka, salah seorang akan memintanya, kamu berilah syafaat kepada Allah untuk saya. Dia akan bertanya, siapakah kamu ini? Dia akan berkata, tidakkah kamu mengenali saya? Pada sekian-sekian waktu di dunia, saya telah memberi kamu minum air. Dalam hadis lain dinyatakan bahawa pada hari kiamat, apabila saf ahli neraka dan saf ahli syurga akan berdiri secara berasingan, maka dari saf ahli neraka salah seorang akan ternampak salah seorang di barisan ahli syurga dan akan memberi peringatan kepadanya bahawa dia telah memberi sekian-sekian ihsan kepadanya semasa di dunia. Atas perkara itu, ahli syurga tersebut akan memegang tangannya dan membawanya kepada Allah Ta'ala, lalu berkata, ya Allah, orang ini telah berihsan pada saya semasa di dunia, buat baiklah. Maka Allah Ta'ala dengan limpah rahim dan kurniaannya akan mengampunkan ahli neraka tersebut. Jadi ada orang yang berada di sah neraka, masuk neraka, tiba ada barisan ahli syurga tu tengok dah nampak. Dia ingat orang ni lah hak tolong dia masuk dunia dah. Dia pergi tangan itu, ayat kata dah, ya Allah, orang ini telah berihsan, buat baik pada saya semasa dunia. Lepas tu dengan limpah rahim kurnia Allah, Allah mengampunkan ahli neraka tersebut. Sebab tolong orang lah. Tolong orang yang baik lebih utama tak. Yang penting tolong orang itu menyebabkan keampunan. Dalam sebuah hadis lagi telah dinyatakan bahawa pada hari kiamat akan dibuat pengumuman di manakah fakir miskin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangunlah dan carilah di padang mahsyar akan orang yang telah memberi kamu walaupun satu suap makanan. So cari orang tolong dia makan kada. Peganglah tangan-tangan mereka dan masukkanlah mereka ke dalam syurga. Fakir miskin ni akan tolong orangnya. Pernah tolong dia dah. Maka fakir miskin dari kalangan umat ini akan bangun dan mencari-cari orang-orang yang sedemikian untuk dimasukkan ke dalam syurga. Dalam hadis lain telah berlalu riwayat bahawa pada hari kiamat satu pengiklanan satu iklan ngepilah akan membuat pengumuman. Mereka yang telah melayani fakir miskin di dunia masuklah hari ini ke dalam syurga dalam keadaan tiada ketakutan dan tiada kebimbangan.
Riwayat sedemikian telah berlalu di banyak tempat lagi. Pada fasa ini juga di bawah keterangan hadis nombor 13 telah dinyatakan bahawa sesiapa yang telah menjauhkan suatu musibah orang Islam, maka pada hari kiamat Allah Ta'ala akan menghapuskan suatu musibahnya. Dan siapa yang menutupi keaiban orang Islam, maka Allah Ta'ala akan menutupi keaibannya pada hari kiamat. Dalam keterangan hadis nombor 14 telah berlalu bahawa siapa yang menolong saudaranya dalam keadaannya tidak berupaya, maka Allah Ta'ala akan menegakkan kakinya pada hari yang mana gunung-gunung pun tidak akan dapat tetap tegak, yakni pada hari kiamat. Pada fasal pertama telah berlalu satu ayat yang panjang, iaitu ayat nombor 34. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'an yashrabuha al-'ibadullah yafajjirunaha tafjira. يوفون بالنذر يخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Mereka memberi makan kerana cinta pada Allah kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan tawanan-tawanan perang yang kafir, sambil berkata, kami beri kamu makan semata-mata kerana Allah, dan kami tidak ingin mendapatkan balasan atau terima kasih daripada kamu. Terima kasih betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sesungguhnya kami takut satu hari yang penuh sengsara, yakni hari kiamat. Maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan mereka dari kesengsaraan hari itu dan memberi kesegaran dan kegembiraan kepada mereka. Pendek kata, dalam fasa ini telah berlalu banyak ayat dan riwayat membuktikan bahawa perbanyakkanlah sedekah adalah sangat bermanfaat untuk keselamatan dari siksaan pada hari itu. Dalam ayat ini seolah-olah Allah Ta'ala sendiri memberi jaminan untuk keselamatan itu. Apalagi yang boleh menjadi jaminan yang lebih besar dari janji Allah Ta'ala sendiri. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.